Okey. Biodiversity kat sini bermaksud adalah kepelbagaian organisma. Okey, kepelbagaian organisma yang hidup di muka bumi ini. So semua benda hidup kita panggil organisma. Okey, biodiversity adalah kepelbagaian organisma yang hidup di bumi, manakala habitat, okey, habitat merupakan tempat tinggal semula jadi sesuatu organisma. Okey, contoh di sini ialah seperti ayam. Ayam dekat rumah kita, okey. Ayam habitat sebenarnya adalah macam padang rumput, okey, ataupun belukar. Reban adalah bukan habitat semula jadi. Okey. Reban tu dibina oleh manusia. So, kepelbagaian organisma kita boleh nampak di Malaysia ni kita ada banyak haiwan dan tumbuhan, flora dan fauna yang tumbuh atau yang dapat hidup di Malaysia. Okey, so kita tengok kepentingan biodiversity. Yang pertama ialah membekalkan sumber ekologi dan pendidikan. Ekologi maksudnya alam sekitar. Okey. Kepelbagaian biodiversity membekalkan ilmu dan kefahaman kepada manusia. Yang kedua ialah menjana ekonomi melalui pembinaan hutan rekreasi, taman marin ataupun hutan hutan simpan. Membekalkan juga sumber semula jadi seperti makanan, ubat-ubatan, bahan binaan. Okey. Membekalkan sumber perubatan dan bioteknologi sebab kalau kat Malaysia ni pelbagai jenis herba dikaji untuk dibuat ubatan. Mengekalkan keseimbangan alam melalui kitar semula jadi seperti yang kamu telah belajar daripada sekolah rendah, kitar air, kitar oksigen, kitar karbon. Okey. Dan membekalkan hikmat ekologi, akar pokok, okey, akar pokok payu bakau. Seperti kita tahu, dia dapat melindungi daripada pukul akar pokok, okey, akar pokok payu bakau. Seperti kita tahu, dia dapat melindungi daripada pukulan ombak yang kuat seperti tsunami. So, jika payu bakau ditanam di pesisiran pantai, okay, sekaligus dia dapat mengurangkan hakisan pada pantai. Okay, itu kepentingan biodiversity. Ada 6 yang perlu diingat. Okay, sumber ekologi contohnya adalah di Danau Girang di Sungai Kinabatangan adalah sumber ekologi kepada apa ni nama haiwan ni? Orang hutan. Okey, contoh-contoh menjana ekonomi, Taman Nasional Bako, okey, membekalkan pelbagai sumber seperti rotan, buluh, kayu balak. Hikmat ekologi, okey, yang teacher terangkan tadi, melindungi pantai, mengekalkan keseimbangan alam seperti kitar air. Bagaimana flora dan fauna yang ada di muka bumi mengekalkan kandungan air yang wujud di atmosfera. Sumber bidang perubatan untuk bidang bioteknologi, okay, tumbuhan digunakan untuk penghasilan ubat-ubatan. Okay, maka bila kita dah belajar kepentingan dia, so seharusnya apabila kamu belajar sains, kita mestilah dapat menguruskan biodiversity ni dengan berkesan. Kenapa kena berkesan? Supaya flora dan fauna tidak pupus. Okey, di sini dinyatakan adalah spesies endemik. Okey, kamu kena tahu apa itu spesies endemik. Spesies endemik ialah spesies yang hanya dijumpai hanya dijumpai pada kawasan tertentu di muka bumi dan sering diancam
kepupusan. Spesies endemik maksud dia spesies itu, haiwan itu atau tumbuhan itu hanya hanya hidup di kawasan itu sahaja. Kalau kita pindahkan dia tak mampu nak hidup secara semula jadi. Okay, kita akan tengok contoh-contoh spesies endemik. Okey, ini contoh spesies endemik yang ada dalam buku teks kamu. Okey, cencurut hitam adalah spesies endemik yang wujud di Gunung Kinabalu. Hanya ada di situ saja. Tak boleh ada kat lain. Sebab habitat tu hanya sesuai di situ saja. Okey. Spesies orkid ini pula hanya wujud di Gunung Kinabalu. Lemur Madagaskar hanya wujud di Madagaskar sahaja. Okey. Koala. Koala hanya wujud di benua Australia sahaja. Kangaroo pun sama. Okey. Hengul. Okey, benua Australia. Okey. Morphosan rock monkey. Okey, Sinarapan in water. Sinarapan ni adalah ikan yang transparent. Kulit dia tu transparent, kita boleh nampak dia punya tulang. Okey, ini yang ada di Galapagos. Galapagos adalah kepulauan yang wujud di Lautan Pasifik. So, haiwan ini hanya wujud di sana sahaja secara semula jadi. Kalau kita pindahkan, katalah kita nak bawa koala masuk Malaysia. Kita kena sediakan habitat yang sesuai untuk koala tersebut. So, macam kita meniru habitat asal dia. Okay. So, it is too late adalah kesedaran yang perlu wujud oleh manusia. Sebab manusia je yang selalu memusnahkan alam. So, kenapa it is too late adalah kesedaran manusia untuk menjaga flora dan fauna daripada diancam kepupusan. So, kita nak tengok contoh-contoh apa aktiviti manusia ni yang mengancam alam sekitar. Okey, kita ada penangkapan ikan secara tidak terkawal. Okey, yang gunakan pukat tunda. Penyahutanan. Tebang pokok di hutan tanpa ditanam semula. Pembebasan bahan pencemar di atmosfera. Maksudnya bahan pencemar masuklah asap kenderaan, pembakaran terbuka, pembakaran terbuka, asap kilang, pencemaran air pun sama, penggunaan bahan kimia seperti pestisid, bahan kimia tidak organik, insektisid secara berlebihan.